Selamat datang saudara-saudari. Kita mau menyambung dalam berita baik 1 Yohanes bab 2. Kristus penolong kita. Anak-anak aku menulis surat ini kepada kamu supaya kamu tidak berdosa. Tetapi jika seseorang berdosa, kita mempunyai seorang pembela, iaitu Yesus Kristus yang adil. Dia akan memohon bagi kita di hadapan Bapa. Melalui Kristuslah dosa kita diampunkan, dan bukannya dosa kita sahaja, tetapi juga dosa semua orang. Jika kita taat kepada perintah Allah, itulah tandanya kita mengenal Dia. Jika seseorang berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi tidak taat kepada perintahnya, orang seperti itu berdusta. Allah tidak ada di dalam hatinya, tetapi sesiapa taat kepada firman-Nya, orang itu mengasihi Allah dengan sempurna. Itulah tandanya kita hidup bersatu dengan Allah. Sesiapa berkata bahawa dia hidup bersatu dengan Allah, orang itu harus hidup mengikut jejak Kristus. Perintah yang baru, ayat 7. Sahabat-sahabat yang aku kasihi, perintah yang aku tulis ini bukanlah sesuatu perintah yang baru. Perintah ini perintah lama yang telah kamu terima sejak kamu percaya kepada Kristus. Perintah lama ini berita daripada Allah yang sudah kamu dengar. Walaupun demikian, perintah yang aku tulis ini baru juga, kerana kebenarannya nyata pada diri Kristus dan juga pada diri kamu. Hal ini demikian kerana kegelapan hampir berlalu dan cahaya yang sejati mula bersinar. Sesiapa berkata bahawa dia hidup dalam cahaya, tetapi membenci saudaranya, orang itu masih hidup dalam kegelapan sehingga saat ini. Sesiapa yang mengasihi saudaranya hidup dalam cahaya, sehingga tiada suatu pun pada dirinya yang akan menyebabkan orang lain berdosa. Tetapi sesiapa membenci saudaranya, orang itu hidup dalam kegelapan. Dia berjalan dalam kegelapan dan tidak tahu ke mana dia pergi, kerana kegelapan itu sudah membutakan dia. Anak-anak aku menulis kepada kamu, kerana dosa kamu sudah diampunkan demi Kristus. Bapa-bapa, aku menulis kepada kamu, kerana kamu kenal akan Dia yang telah ada sejak permulaan. Aku menulis kepada kamu, orang muda, kerana kamu sudah mengalahkan iblis. Anak-anak aku menulis kepada kamu, kerana kamu kenal akan Allah Bapa. Aku menulis kepada kamu, bapa-bapa, kerana kamu kenal akan Dia yang telah ada sejak permulaan. Aku menulis kepada kamu, orang muda, kerana kamu teguh hati. Kamu menyimpan firman Allah di dalam hati dan kamu sudah mengalahkan iblis. Janganlah kasihi dunia ini atau segala sesuatu di dunia ini. Jika kamu mengasihi dunia ini, kamu tidak mengasihi Allah Bapa. Segala sesuatu di dunia ini, iaitu yang diingini oleh keinginan hati orang berdosa, dan yang dilihat lalu dikehendaki, serta yang dibangga-banggakan. Semuanya tidak berasal dari Bapa, tetapi dari dunia ini. Dunia dan segala sesuatu di dunia
yang diingini oleh manusia tidak kekal, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Musuh Kristus ayat 18. Anak-anak aku, akhir zaman sudah dekat. Kamu diberitahu bahawa musuh Kristus akan datang. Sekarang banyak orang yang memusuhi Kristus telah muncul. Oleh itu, kita tahu bahawa akhir zaman sudah dekat. Musuh-musuh Kristus itu sebenarnya tidak termasuk dalam golongan kita. Itulah sebabnya mereka meninggalkan kita. Jika mereka termasuk dalam golongan kita, tentu mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi mereka meninggalkan kita. Supaya nyata bahawa tidak seorang pun antara mereka yang benar-benar termasuk dalam golongan kita. Tetapi kamu sudah menerima roh Allah yang dicurahkan oleh Kristus. Itulah sebabnya kamu semua mengenal ajaran yang benar. Aku menulis kepada kamu, bukan kerana kamu tidak mengenal ajaran yang benar, tetapi justru kerana kamu mengenalnya. Kamu juga tahu bahawa tidak ada dusta dalam ajaran yang benar itu. Sesiapa berkata bahawa Yesus bukan penyelamat yang diutus oleh Allah, orang itu pendusta. Orang seperti itu musuh Kristus. Orang itu tidak mengakui bapa maupun anak. Sesiapa yang tidak mengakui anak juga tidak mengakui bapa. Sesiapa yang menyambut anak menyambut bapa juga. Oleh itu, perkabaran yang kamu dengar sejak kamu mula-mula percaya kepada Kristus harus kamu simpan di dalam hati. Jika kamu berpegang kepada perkabaran itu, kamu akan sentiasa hidup bersatu dengan anak dan dengan bapa. Inilah yang dijanjikan oleh Kristus sendiri kepada kita. Hidup sejati dan kekal. Aku menulis surat ini kepada kamu tentang mereka yang berusaha untuk menipu kamu. Tetapi bagi kamu, Kristus telah mencurahkan rohnya kepada kamu. Selama rohnya ada pada kamu, kamu tidak memerlukan sesiapa pun untuk mengajar kamu. Hal ini demikian kerana rohnya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan apa yang diajarkannya itu benar, bukan palsu. Oleh itu, taatlah kepada ajaran rohnya dan tetaplah hidup bersatu dengan Kristus. Oleh itu, anak-anak aku, tetaplah hidup bersatu dengan Kristus supaya pada waktu dia datang, kita dapat menghadap dia dengan penuh keberanian. Kita tidak perlu bersembunyi kerana malu. Kamu tahu bahawa Kristus melakukan kehendak Allah. Oleh itu, kamu harus tahu bahawa setiap orang yang melakukan kehendak Allah ialah anak Allah. Sungguh berkatnya. Sekian, terima kasih. Ini babak 2 dalam 1 Yohanes. Shalom.